Apa pula? Aduh. Okey. Okey, mangkap. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami membentangkan MPU 23052, Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Nama pensyarah khusus kami ialah Encik Muhammad Taha bin Rulam Ahmad. Tajuk pilihan kami ialah teori-teori etika dan peradaban. Nama ahli kumpulan kami ialah saya, Ahmad Muhaimin bin Muhammad Taib, nombor matrik 19 DRA 21 F1009. Muhammad Najib bin Kasim, 19 DRA 21 F1003. Muhammad Nafis bin Suhaimi, 19 DRA 21 F1029. Muhammad Adam bin Nur Azman, 19 DRA 21 F1057. Dalam teori etika ni terdapat teori kebebasan peribadi. Yang pertama, yang kedua pula ialah teori keadilan teragih. Yang ketiga, teori egoisme dan deontologi. Yang keempat, teori teleologikal. Teori teleologikal ialah berasal dari perkataan Yunani iaitu telos, bermaksud tujuan, mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Kemudian ini bererti tindakan atau perbuatan perlu dilakukan sekiranya ia membawa lebih banyak atau bertujuan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan mengikut yang berkenaan. Seterusnya, teori teleologikal ini amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan. Seterusnya ialah Muhammad Najib. Assalamualaikum, saya Muhammad Najib. Seterusnya, teori egoisme, iaitu bermaksud satu tindakan adalah betul melihat kepada kesan tindakan kepada individu. Terma egoisme ini berasal daripada perkataan ego. Teori ini adalah bersifat individualistik. Seterusnya, egoisme terdiri pada dua kategori. Pertama, psychological egoisme. Berpandangan bahawa setiap orang sentiasa didorong oleh tindakan untuk kepentingan sendiri. Perkara ini sangat berkait rapat dengan motivasi individu untuk mencapai sesuatu matlabatnya. Kedua, ethical egoisme. Berpandangan bahawa kita harus abaikan kepentingan orang lain tetapi ianya perlu dipertimbangkan sama ada membawa kebaikan kepada diri sendiri atau tidak. Teori ini berbeza dengan prinsip moral seperti sentiasa bersikap jujur dan amanah. Antara kelebihan teori egoisme dapat membantu mencapai matlamat kendiri. Kedua, membantu dalam membina keyakinan dan prinsip kendiri yang kuat. Seterusnya, saya serahkan kepada Muhammad Nafis. Seterusnya ialah kelemahan teori egoisme. Dia ada dua kelemahan dia. Pertama ialah ianya boleh merosakkan hubungan sesama individu dan nilai murni yang tidak dapat diterapkan. Kedua ialah peraturan yang bersifat individualistik ini akan menyebabkan tiada satu piawaian atau ukuran untuk menghakimi sesuatu tindakan. Seterusnya ialah teori deontologi. Teori deontologi mempunyai 4. Yang pertama ialah berasal dari perkataan Yunani, deon, yang bermaksud
harus atau diwajibkan. Kedua, perlakuan moral melibatkan kesedaran diri pelaku. Ketiga, sifat perlakuan ciri-ciri itu sendiri yang menentukan sama ada bermoral atau tidak, bukan kerana akibat yang ditinggalkan. Seterusnya, keempat ialah menegaskan bahawa betul atau salah sesuatu tindakan tidak berdasarkan kesan. Seterusnya ialah deontologi tindakan, ACT ataupun eksistensialisme. Bermoral atau tidak bergantung kepada cara kita melaksanakan tanggungjawab terhadap orang lain. Kedua ialah deontologi peraturan, rule, prinsip kewajipan. Pertimbangan moral diukur bergantung kepada memenuhi piawaian, standard dan bukan kerana keseronokan dan kesengsaraan. Seterusnya, saya serahkan kepada Adam. Terima kasih kepada Nafis. Yang seterusnya, pengasas teori deontologi. Yang pertama, Imam Manuel Kant, seorang ahli falsafah Jerman, 1724 hingga 1804, yang pernah mengajar di University of Königsberg di bahagian barat Rusia. Kant percaya bahawa apa yang memberi nilai moral kepada suatu tindakan bukan disebabkan oleh punca dari kita kerana ianya di luar kawalan kita. Akan tetapi motif tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. Oleh itu, kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan dan keburukan. Teori keadilan teragih. Yang pertama, teori keadilan teragih lebih mendasar kepada keutamaan suatu nilai-nilai tunggal iaitu keadilan berbanding suatu prinsip tunggal. Yang kedua, kebebasan peribadi juga berdasarkan keutamaan suatu nilai tunggal iaitu kebebasan. Kepercayaan kepada keutamaan kebebasan akan mengarah kita untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang menghasilkan kebahagiaan. Yang ketiga, pertimbangan moral menyediakan alasan dan sebab untuk menentu sama ada suatu tindakan adalah betul atau salah bagi segi moral. Yang keempat dan terakhir, sesetengah ahli moral berpegang pada prinsip bahawa tindakan tertentu adalah salah. Yang lain percaya bahawa tiada tindakan yang tidak bermoral padanya kerana persekitaran dan keadaan sosial. Teori kebebasan peribadi. Keutamaan teori suatu nilai tunggal berbanding suatu prinsip iaitu kebebasan. Yang pertama, keperluan pertama masyarakat. Yang kedua, suatu institusi atau undang-undang mencabuli kebebasan. Individu harus ditolak walau ia boleh menghasilkan lebih banyak kebahagiaan dan faedah untuk orang lain. Yang kedua, persatuan. Kerjasama antara individu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang pertama adalah pemilikan, pendapatan dan kekayaan. Corak pemilikan sedia ada. Prinsip pembahagian secara sama rata. Yang pertama keperluan, yang kedua usaha, yang ketiga sumbangan dan yang keempat kecekapan. Keadilan bergantung kepada peluang membuat pilihan atau pertukaran yang sama kepada peruntukan kekayaan atau pendapatan yang sama. Sekian, terima kasih. Untuk